A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan saya mengucapkan selamat datang ke channel saya, dan saya ucapkan terima kasih kerana sudi menonton dua video saya. Di mana video pertama tu orang kata macam lebih kepada sebab saya buat video tu video pembentangan seminar. Dan alhamdulillah mendapat sambutan, dan juga selepas tu saya buat juga video kedua saya, di mana video itu merupakan video pertama di mana saya main game, walaupun saya tak adalah gamer sangat. Cuma disebabkan game tu game iblis, dan juga game tu dia ada orang kata unsur-unsur Islamik di dalam dia, jadi menyebabkan saya pilih lah game tu untuk saya ketengahkan, untuk saya review dan juga saya kritik menurut kritikan sastra Islam lah. So insyaAllah buat jurung kalinya akhirnya merupakan idea yang lama dah saya simpan, dan akhirnya dapat juga terrealisasi pada hari ini. Okey, dan insyaAllah hari ini saya akan buat review filem di mana walaupun orang kata apa, disebabkan dalam kajian master saya, di mana saya mengkaji berkenaan dengan filem seram, di mana filem seram yang ada unsur-unsur Islam. Okey, so insyaAllah video pertama untuk review filem, di mana pada hari ini saya akan review dan juga kritik menurut kritikan sastra Islam sebuah filem seram daripada Turki, di mana yang bertajuk Dabe The Position ataupun Dabe Rasukan. Rasukan lah position. Okay, so kita tengok macam mana review kita. Dalam kajian master saya membuat kajian perbandingan melihat unsur-unsur Islam dalam dua filem seram, iaitu filem Munafik 2 daripada Malaysia dan juga filem Makmum daripada Indonesia. So kedua-dua filem ni sebab saya pun orang Malaysia, dan juga kita pun dah biasa tengok filem-filem seram Malaysia, tengok filem-filem seram Indonesia. Disebabkan Indonesia ni serumpun dengan kita, jadi terdapat tidak dia akan berkongsi beberapa persamaan lah. Okey, jadi dan juga untuk tujuan review ni Pak, saya dah sediakan saya punya nota-nota saya, supaya saya harap tak panjang lah. Saya takut bila panjang jadi boring kan. Jadi insyaAllah dalam masa yang saya cuba akan bahaskan beberapa elemen penting, beberapa nota penting, poin penting dalam masa yang singkat. Okay, so berkenaan filem Dabe The Position ni, sebenarnya saya dah biasa dengar lah filem Dabe ni. Orang kata filem Dabe ni seram gila nak mati semua kan. Kemudian pula bersama dengan ada juga filem-filem Turki seram lain macam Sicin, Musa Salat lah, apa dia semua kan. So disebabkan, jadi saya merancang saya nak tengok semua, sebab Dabe ni kalau tak silap saya dia ada 6 siri, tak silap saya 6 siri filem lah. Dan saya tengok melalui Netflix, dan setakat ni saya tengok di Netflix hanya ada 2 saja filem Dabe. Okay, jadi insyaAllah untuk review pertama saya akan buat review filem Dabe The Possession, ataupun kita kata The Possession ni macam merasukkan lah, macam The Exorcism sebagainya lah. Okay, so saya baru je tengok menghabiskan filem ni semalam. Okay, dan sebenarnya untuk filem Dabe ni saya tengok 2 kali. Maksudnya 2 kali tu bukan 2 kali ulang. Maksud saya tengok tu saya terpaksa pisahkan. Saya tengok sikit, lepas tu saya tutup, lepas tu saya tengok kali kedua. Bukan apa, sebab masa pertama saya tengok tu kebetulan masa tu cuaca panas sangat, sebab di Seremban panas. So bila panas tu saya tengok pun macam badan pun dah tak sedap sebab panas semua kan. Kemudian tengok pula filem seram, jadi macam biasalah dia akan ada anxiety dia akan ada panic attack dia semua. So yang menyebabkan saya jadi macam pening. So saya tutup je lepak-lepak tu, kemudian saya sambung keesokan harinya. Dan alhamdulillah benda juga habiskan, dan akhirnya dia juga saya nak buat video lah. So sebenarnya asalnya saya nak buat review filem lain. Tapi tak apa, kita jadikan filem Dabe The Position sebagai video pertama saya untuk saya review lah. Okay, so okay, sebelum kita mulakan, disebabkan ini video pertama saya berkenaan review filem, jadi saya akan menggunakan sikit metodologi yang berbeza lah. Macam ada orang dia akan bercakap daripada unsur sinematografi, ataupun dia akan cakap tentang plot dan sebagainya. Dan saya, yang pastinya saya bukanlah orang filem yang sebetulnya macam dia pandai sinematografi, tengok angle kamera dan sebagainya. Jadi sebab itu saya tak akan ulas sebab tu. Contoh kamera ni salah, lighting tak power, warna tak cantik, grand semua tu lah. Tapi saya akan sentuh
lebih banyak kepada plot, lebih banyak kepada content, message. Yang paling penting nak tengok bila ada unsur-unsur Islam ni, adakah kita boleh judge dia sebagai filem Islam lah, terutamanya filem seram. Alright. So okay, jadi saya akan mengkritik dan juga review filem Dabbe The Possession ni. Jadi bila kita kata kritik, sebenarnya kritik ni bukan mana kita maki, caci, bukan. Kritik ni kalau dalam sudut sastra, dia bermaksud kita mengeluarkan dua item. Pertama, kita keluarkan apa yang baik. Apakah yang baik dalam karya sastra tu? Yang kedua, kita keluarkan apa yang buruk. Jadi mana yang orang kata elemen-elemen benda-benda yang baik, kita ketengahkan, kita keluarkan dan kita puji. Oh, ni bagus, ini cantik, boleh jadi contoh dan sebagainya. Dan mana-mana yang buruk, oh ni teruk, oh ni tak elok, semua elok tak elok untuk masyarakat. Jadi kita tegur dan juga kita berharap agar karya sastra yang lain dia tak akan ikut lagi benda-benda yang buruk lah. Itulah masuk kritikan sastra sebenarnya. Alright. So okay. Jadi disebabkan sekarang ni filem Dabbe The Possession ni dia bergenre seram. Kemudian dalam dia bergenre seram, dia telah dimasukkan banyak unsur Islam di dalamnya. Jadi perlunya kepada kritikan sastra Islam supaya kita melihat adakah dengan kemasukan beberapa elemen Islam menyebabkan filem itu kita boleh angkat dia sebagai salah satu naskah sastra Islam. Jadi sebab itulah pentingnya untuk saya buat kritikan inilah. Alright. Okay, dan juga lagi-lagi pula sekarang ni yang buat filem ni adalah Turki. So Turki ni kira macam salah satu negara macam Malaysia lah, negara-negara yang orang kata apa, ada juga umat Islam dan sebagainya. Alright. Jadi sebelum tu kita tahu bahawa filem seram ni dia merupakan representasi masyarakat. Contoh macam kita tengok kan, okay, macam sekarang ni kita dah biasa tengok filem seram Malaysia macam mana, filem seram Indonesia macam mana, filem seram Turki macam mana. Contoh kalau macam filem seram kita Malaysia kan. Jadi filem seram Malaysia ni nampak dia biasanya ada hantu, dan hantu tu dia ada nama-nama dan pocong, pontianak, toyol apa sebenarnya. Sebab itu adalah representasi masyarakat kita. Jadi kalau macam, dan juga Edon dia sama macam kita, walaupun nama lain kuntilanak dan sebagainya. Tapi tengok juga macam Turki macam mana. So filem seram Turki diguna macam mana, banyaknya ilmu hitam, banyak cerita pasal jin dan sebagainya. So itu representasi lah. Jadi macam saya bincangkan dalam video pertama saya yang dalam seminar tu, jadi kita nampak bahawa telah adanya unsur-unsur Islam lah, dan benda tu benda yang kata yang dah diterima, tak janggal dan tak pelik. Alright. So okay, jadi yang pertama saya akan kritik, bermaksud saya akan keluarkan yang baik dulu. Kita cerita yang baik dulu. Apa yang bagusnya filem Dabbe The Possession ni? Settle. Yang kedua, kita cerita pula apa keburukan dia. Apakah benda-benda yang tak elok, benda-benda yang mungkin melanggar dan sebagainya. Settle, dan akhirnya kesimpulan. Cukup, settle. Simple je review saya. Itulah cara yang saya akan buat lah. Dan yang pastinya saya tak akan sentuh sinematografi lah. Walaupun kita nampak filem bila dikatakan majoriti besar style filem Dabbe The Possession ni digunakan macam ala-ala dia guna kamera kan, macam orang tu rakam. Maksudnya rakam adalah rakam lah. Disebabkan apa? Sebab kadang-kadang filem seram ni dia nak bertujuan dia nak menunjukkan suasana yang real. Jadi bila suasana real tu dia akan menyebabkan orang akan rasa macam dia rasa macam dalam filem tu. Jadi banyaklah orang guna style macam cerita apa, paranormal activity dan sebagainya lah. Apakah ada kekuatan, kebaikan yang kita boleh dapat daripada cerita Dabbe The Possession ini? Okay, so mula-mula saya perasan, okay, dalam filem Dabbe The Possession ni dia ada macam orang kata kritikan sosial, di mana pengarah filem ni dia membuat orang kata apa, beberapa kritikan sosial dan disampaikan dalam filem Dabbe ni. Apa contohnya? Contohnya pertama, penggunaan ilmu hitam yang luas. Okay, maksudnya dalam, walaupun filem ni dirilis ataupun dibuat pada tahun 2013, tapi menunjukkan bahawa tetap juga even pada zaman itu, okay, lebih kurang dalam era itu, masih lagi orang kata apa, masyarakat Turki dia menggunakan ilmu hitam dengan sangat meluas. Ilmu hitam, okay. Dan orang kata apa, dan dia punya tahap orang kata apa, kekerapan diorang mengambil ilmu hitam ni sampai kan diorang ada tanam satu pokok. Okay, diorang tanam satu pokok. Kemudian pokok tu diletakkan macam-macam, diletakkan usus binatang, letakkan binatang, otak dan sebagainya, otak binatang. Dan pokok orang kata dia wish tree. Maksudnya pokok tu pokok orang kata berhajat. Kalau kau letak
contoh kau nak orang ni kena sihir, okey, kau letak barang dekat situ, letak baju dia ke, letak apa semua. Jadi sampai tahap tu menunjukkan kekerapan. Jadi tak perlu orang kata apa, tak bergantung kepada bomoh dan sebagainya. Menunjukkan ada kekerapan orang sihir kat situ. Okey. Dan juga bahkan ilmu hitam di Turki ni boleh disampaikan menggunakan internet. Nampak, dia boleh menggunakan internet. Jadi itulah kritikan sosial dah. Okey. Dan satu lagi, pengarah filem Double Repossession ni dia mengkritik bahawa menunjukkan ilmu hitam yang berlaku, okey, orang yang terkena sihir disebabkan ilmu hitam ni, orang yang khas ataupun orang yang buat ilmu hitam itu kadang-kadang boleh jadi orang-orang yang dekat dengan kita. Macam mungkin boleh jadi keluarga kita, darah-daging kita, boleh jadi jiran kita, kawan baik kita. Sebab apa? Sebab ada dua perkara. Pertama, sebab dengki, ada hasad dengki. Yang kedua, sebab dendam. Jadi nampak disebabkan dua item ni, dengki dan juga dendam, jadi menyebabkan diorang senang-senang ni diorang boleh cast ilmu hitam tu lah. Okey. So dan benda ni bagi saya, benda sepanjang kajian saya nampak dendam dan juga dengki adalah benda yang common lah. Benda yang common. Okey, itu yang pertama, kritikan yang pertama, kritikan sosial yang pertama, penggunaan ilmu hitam yang meluas. Okey. Yang kedua, saya nampak dalam filem Dabbe ni tetap juga ada kepercayaan karut. Contohnya macam apa? Contohnya orang kata penggunaan tangkal. Contohnya macam kalau nak elakkan jin ataupun syaitan masuk dalam rumah ni, diorang gantung satu tangkal. Tangkal tu bentuk mata satu. Itu kira ala Dajjal lah, mata satu kan. Okey. Dan sedangkan orang kata apa, dan juga selain daripada tangkal tu, kita nampak ada juga kewujudan hojah. Maksudnya hojah ni cikgu, tapi kita nampak ada juga hojah yang positif, cikgu yang membawa kepada benda baik, dan juga ada cikgu yang membawa benda yang salah. Jadi contoh yang buat tangkal-tangkal ni cikgu yang salah kan. Cikgu yang salah ni dia kata kalau nak elakkan masuk jin syaitan dalam rumah ni, okey, kita gantung tangkal mata ni, mata satu ni semua kan. Dan kita nampak juga sebenarnya melalui Hojah Farouk, okey, Hojah Farouk kata ni semua salah. Bahkan bila seseorang itu meletakkan tangkal bentuk matanya dalam rumah, menyebabkan lagi seronok dia datang, lagi dia nak datang dan juga dia menetap dalam rumah tu. Jadi kita nampak di situ adanya orang kata apa, perbezaan orang kata, ataupun klasifikasi hojah lah. Ada hojah baik, ada hojah jahat. Okey, itu yang kedua. Okey. So yang ketiga, ni saya rasa benda yang orang kata benda yang tak menyerlah sangat, sebab dalam filem Double Repossession ni sepanjang tu kita nampak orang kata ada perdebatan antara sains VS benda-benda samiat, benda-benda supernatural, benda-benda mistik. Jadi kita nampak Ebru ni, Dr. Ebru ni dia tak percaya. Dia kata ni tipu lah apa semua kan. Betul ke ada hantu ni semua? Okey, jadi bagi saya, macam kita orang Islam, kita percaya kan. Kita memang percaya dengan benda ni. Ada dalam Quran, dalam hadis, ada juga surah jin dalam Al-Quran dan sebagainya. Jadi saya perasan ini lebih kurang macam biasa lah. Tetapi mungkin pada ketika itu, mungkin pada tahun 2013 di Turki, ada juga orang-orang yang tak percaya pasal benda ni. Jadi sebab itulah orang kata apa, pengarah diletakkan ni untuk mendikritikkan sosial lah. Okey, itu yang ketiga. Okey, seterusnya adalah kita nampak di sini satu juga orang kata apa, satu benda yang saya suka dalam filem seram adalah beberapa setengah filem seram ni dia menunjukkan pergantungan manusia kepada entiti lain. Contoh dalam filem Iblis Datang Menjemput, kita nampak seorang lelaki ni dia nak kaya. Okey, jadi cara dia nak kaya, dia berjanji, dia buat perjanjian dengan iblis. Hasilnya memang dia kaya, dia instant, tiba-tiba duit jatuh dekat dia. Tapi apa kesannya? Nampak ada kesan buruk. Jadi saya perasan dalam filem Double Repossession ni tetap diletakkan unsur yang sama, di mana ayah Ebru dan juga ayah Kubra, okey, dia minta tolong kepada jin yang bernama Sari untuk pimpin dia cari harta karun bersama-sama. Dan disebabkan dengan pertolongan itulah menyebabkan orang jadi kaya. Jadi nampak orang kata apa, dia bergantung, bertawasul kepada benda-benda yang makhluk yang lain lah. Okey. So itu kritikan sosial. Dan mungkin waktu kita hari ni 2021, mungkin ada lagi orang yang buat macam tu. Daripada bekerja keras dan sebagainya, jadi minta tolong jin, syaitan semua kan. Okey. So itulah kritikan sosial yang ada lah. Okey. Seterusnya apa? Okey, seterusnya kita nampak dalam orang kata apa? Okey, so kita nampak dalam filem Double Repossession ni, okey, dia disebabkan dia bertemakan jin, okey, dan kita nampak di sinilah yang menyebabkan orang kata apa? Filem seram Turki dia menggunakan tema jin. Jadi ada jin macam ni, jin, cerita jin dan sebagainya lah. Okey.
Jadi disebabkan berbeza dengan kita di Malaysia, filem seram di Malaysia, kita tak gunakan tema jin ni sikit je, kita guna sikit je. Bukan orang kata dia merupakan tema yang tinggi, tidak. Okey. Contoh kalau kita tengok cerita Munafik 2 kan, ada jin Yahudi lah yang mayatkan dia kena rasuk semua tu kan. Jadi dan kita juga disebabkan kita ni bukan juga orang-orang yang berilmu pasal jin, kita pun tak ada ilmu pasal jin kan. Dan juga orang kata apa, munaqasyah ataupun kuliah-kuliah mengenai jin ni jarang lah kan. Jarang, biasanya kita pergi masjid kuliah pasal syariah dan sebagainya, jadi jarang. Okey. Jadi dalam filem Dabbe The Possession ni, dia mempersembahkan kepada kita pengetahuan-pengetahuan baru pasal jin. Itu yang seronok sebab saya pun tak tahu, kita pun tak tahu kan. Dan juga orang kata apa, contoh dia kata okey, jin ni ada kaum, jin ni ada level, ada jin yang kuat, ada jin yang lemah. Okey. Dan juga dia tengok okey ni tempat-tempat jin. Okey, apakah yang dia kata tempat-tempat jin? Menghadap matahari lah apa semua kan. Okey. Dan juga satu lagi, saya suka tentang kita dapat knowledge baru tentang gaya ruqyah. Disebabkan kalau kita perasan dalam area-area 5 tahun ke belakang, kita perasan elemen ruqyah ni dah mula ada dalam filem Malaysia. Nampak? Contoh kalau kita tengok cerita Khurafat ataupun kita tengok cerita Munafik 2 kan. Kita nampak orang kata apa, ustaz-ustaz yang menggunakan dia, ustaz-ustaz ni dia ada ruqyah dia. Memang kita nak basicnya, memang kita faham, kita tahu ruqyah ni dia guna ayat Quran, guna hadis dan sebagainya. Tapi maksud saya benda-benda yang tambahan tu. Contoh macam ambil daun bidara kan. Apa lagi? Contoh macam buat tangan macam ni. Faham tak? Jadi benda-benda yang baru lah. Dan dalam orang kata apa, dan dalam filem Dabbe The Possession ni, kefahaman ataupun knowledge baru tentang gaya style ruqyah ni memang menarik lah disampaikan oleh watak utama iaitu Hojah Farouk. Contohnya macam apa? Contohnya macam orang kata apa, dia ada macam buku dia. Bayangkan Hojah Farouk tu dia ada macam satu buku, orang kata guidebook lah kan. Dalam buku tu dia bagi tahu macam mana cara nak sumpahan, cara nak buang sumpahan, cara nak banyak, memang menarik lah kan. Jadi dan juga yang contoh macam apa lagi gaya yang baru, contoh macam dalam yang pertama, dalam area-area 15 minit pertama tu, orang kata apa, Hojah Farouk ditunjuk macam mana cara dia nak mengeluarkan jin tu. Dia guna ikan tu dalam kolam kan. Dan juga contoh diletakkan sarung kan. Contoh macam ni, orang yang kena rasuk, dia ambil satu kain macam kain pelekat tu, dia masukkan kepala dia bersama dengan kepala orang yang dia rasuk tu. Sebab apa? Sebab dia kata jin ni takut, dia kata jin ni kalau nak keluar kena gelap dan sebagainya kan. Jadi benda-benda baru dalam filem Malaysia tak, kita tengok lagi benda macam tu. Apa lagi yang Hojah Farouk buat? Contoh macam bila dia nak bercakap dengan jin tu, dia guna cermin. Dia susun cermin yang banyak-banyak, sebab dia kata apa, jin ni nak berkongsi dengan cermin. Jadi banyak benda orang kata knowledge baru yang ditunjukkan dalam filem Dabbe ni. Sebab apa? Sebab bila kita biasa tengok filem Malaysia, kita biasa tengok filem Indonesia, jadi benda-benda ni tak ada lagi, kita tak jumpa lagi. Jadi sebab tu kita kena banyak tengok filem-filem seram negara-negara lain lah. Alright. Dan apa lagi? Dan juga selain daripada kita jumpa knowledge baru tentang jin, tentang ruqyah, yang ketiga kita tahu lagi betapa banyak lagi sebenarnya sihir baru. Contoh macam kalau kita orang Melayu, kita biasa dengar macam sihir apa? Macam sihir pemisah. Orang kata apa? Sihir pemisah jodoh, betul tak? Sihir apa lagi? Sihir nasi kangkang untuk nak bagi suami tak ada isteri. Apa lagi? Sihir-sihir macam-macam lah kan. Tapi dalam filem Dabbe The Possession ni, dia memperkenalkan beberapa sihir baru. Contoh sihir tandas nama dia. Bermaksud sihir tu yang sihir yang dipasang dan dipasang dalam tandas. Okay. Apa lagi? Contoh macam sihir-sihir sumpahan. Bermaksud sihir itu dibuat untuk baby yang masih lagi dalam perut. Di mana baby ni dia akan menerima sumpahan ketika mencapai umur sekian-sekian. Jadi ini sihir-sihir baru lah kan. Dan saya rasa Malaysia tak ada. Indonesia wallahualam, Malaysia wallahualam. Okay. Jadi sebab itulah saya kata tadi, dia berbalik kepada representasi masyarakat setempat. Jadi mungkin Turki dia guna sihir macam tu. Okay. Dan juga kita nampak apa yang menarik lagi, sebab apa? Sebab ada pergabungan jin. Ada pergabungan jin. Dan juga dalam filem ni, walaupun filem ni dia tidaklah bergantung banyak kepada jump scare, ada juga jump scare, tapi dia jump scare tu dia bukan tiba-tiba ada kan. Dan dari sini juga dia cuba memaparkan wajah-wajah jin. Jin ni muka takut dan sebagainya lah, muka yang mengerikan. Dan yang menariknya sebab ada juga watak, iaitu nama dia Ilyas, watak sampingan, di mana wataknya dia berkahwin dengan jin. Jadi benda-benda yang orang kata yang satu konsep baru yang ditawarkan
dalam filem Double Deposition ni, walaupun filem ni 2013, dia filem lama lah. Boleh kita katakan filem lama lah. Okay, alright. So apa lagi seterusnya? Okay, seterusnya okay, dalam filem ni, saya perasan disebabkan memang kita selaku makhluk Allah SWT, Allah Ta'ala menciptakan kita ni makhluk yang banyak makhluk. Kalau kita ambil 3 makhluk utama, contoh adanya manusia, adanya haiwan dan juga adanya tumbuhan. Tetapi di sebalik manusia, Allah Ta'ala menciptakan juga makhluk yang lagi awal daripada kita, iaitu apa? Jin, bangsa jin dan syaitan lah. Jadi kita nampak dalam filem ni bahawa jin dalam filem ini telah dipergunakan oleh manusia. Sebab apa? Okay, kita perasan sebab ialah kan, sebab kita nampak dalam filem ni manusia itu jahat sebenarnya. Manusia itu lebih jahat. Jadi tak pelik lah kalau macam biasa kita dengar kata-kata orang kan, dia kata kata-kata iblis lah. Iblis kata apa? Iblis kata aku ni jahat, tetapi sejahat-jahat aku tak mengaku aku Tuhan. Aku tak mengaku aku ni Allah. Aku tak mengaku aku tak buat benda syirik. Tak macam manusia, nampak? Jadi menunjukkan bahawa manusia ni lagi jahat. Sebab manusia ada juga syirik dan sebagainya. Jadi dalam filem ni kita nampak jin tidak bersalah. Jin tidak bersalah dan dia telah dipergunakan dan dibelot oleh manusia. Okey, kita tengok contoh macam dalam filem, contoh macam dalam dalam kisah tadi Sari. Okey. Di mana Sari ni dia jin. Jadi ayah Kubra dan juga ayah Ebru, dia minta tolong Sari untuk tolong dia cari harta karun. Kemudian bila dah jumpa harta karun tu, apa yang diorang buat? Okey, diorang bunuh Sari tu. Dengan cara apa? Dengan cara sebab Sari tu dalam badan manusia, jadi dia kebumikan Sari tu hidup-hidup. Nampak? Jadi itulah yang menyebabkan, orang kata apa? Menyebabkan kaum jin membalas dendam kepada keluarga Ebru dan juga keluarga Kubra. Disebabkan apa? Disebabkan dia kata apa? An eye for eye. Mata dibelah mata. Macam dalam Al-Quran betul tak? Okey. Jadi jadi kita nampak perkara ini berlaku bukan salah jin tapi salah manusia. Itu benda yang kita nampak, satu benda yang power lah, benda yang menarik dalam filem ni. Okey. Okey, apa lagi? Okey, contoh dan juga yang menariknya pasal plot twist. Adanya plot twist dalam filem ni. Sebab apa? Sebab kita nampak dalam filem ni dia ada orang kata apa? Rafika ada juga anak sulung dia, iaitu kakak kepada Kubra lah. Okey, kita nampak diorang ni macam baik kan? Macam baik kan? Rafika, mak kepada Kubra, dia sedih. Ya Allah, siapa yang buat macam ni? Siapa yang sihir kita kan? Dia budget innocent kan? Tapi sebenarnya Rafika dan juga kakak Kubra ni kan, saya lupa nama dia, Esra tak silap nama dia. Okey, jadi sebenarnya diorang jahat. Tetapi kejahatan diorang ni, dia adalah, bukan saya nak kata saya setuju, bukan nak kata saya bersetuju dia jahat, tapi kejahatan diorang ni adalah kejahatan yang ada paksi, yang ada sebab. Sebab apa? Sebab okey, jadi bila orang kata apa, bila ayah Ebru buat hal, dia pergi bunuh Sari tu, menyebabkan orang kata apa, menyebabkan kaum jin memutuskan untuk menyumpah anak-anak diorang. Jadi sepatutnya sumpahan tu kena juga sekali dekat Ebru. Patutnya Ebru pun kena juga. Ebru pun kena, orang kata kena teruk juga. Tapi sekarang ni sumpahan tu hanya kena dekat siapa? Dekat Kubra je seorang. Oh, Ebru relax. Ebru boleh, orang kata apa, boleh pergi jalan-jalan, boleh belajar betul-betul jadi doktor, boleh bawa kereta mewah. Tapi Kubra kena apa? Kubra kena rasuk, mengidap 2 tahun jin masuk dalam badan dia. Jadi menyebabkan, orang kata apa, Rafika dan juga Esra ni dia marah, dia jadi macam dia jadi dengki. Jadi menyebabkan dia berkomplot. Okey, dia berkomplot. Sebab apa? Sebab dia saja je bawa, dia dikata tolonglah bantu Kubra ni semua kan. Padahal dia pancing. Dia pancing Ebru tu suruh datang dekat rumah untuk dia nak pisahkan antara dia nak suruh jin tu dia berpindah daripada badan Kubra masuk ke badan Ebru. Dia ada plot twist dekat situ lah. Okey, ada plot twist kat situ. Jadi memang sangat menarik lah. Okey. Dan apa lagi? Okey, jadi seterusnya yang apa lagi yang menarik adalah watak sampingan. Jadi kebiasaannya dalam filem atau tak salah dalam dalam novel, dalam filem dan sebagainya, memang kita nampak dia akan ada 2 watak, watak utama dan juga watak sampingan. Okey, tetapi dalam filem Double Deposition ni, dia punya watak sampingan dia function. Apa? 2 orang. Iaitu pertama kita nampak Fatimah
Fatimah ni maksudnya adik kepada ayah Ebru, okey, dan juga orang kata makcik lah kepada Ebru kan. Okey, dan juga yang kedua adalah Ilyas. Dua watak ni walaupun dia macam tak ada, jelah dia watak sampingan kan, babak pun kurang kan. Tapi kedua watak ni dia mainkan, dia ada fungsi yang dia sendiri. Okey, contoh macam Fatimah. Okey, macam Fatimah. Fatimah ni kita nampak dia jenis beken kan. Dia ni macam muka marah, dia kerja memang muka marah tu kan. Dia memang marah kerja marah je kan. Jadi bila benda-benda ni berlaku, jadi kita ingatkan oh mesti Fatimah yang buat benda ni. Sebab dia nampak jahat, betul tak? Tapi macam biasa lah, bila kita biasa tengok filem, lagi macam anime contohnya kan. Jadi kita perasan watak-watak yang nampak jahat ni, inilah watak yang paling baik. Dan watak-watak yang memang jahat, muka memang innocent gila nak mati, itulah yang paling jahat. Biasa tak tengok kan. Jadi dalam filem ni dia review, dia orang kata apa, dia reveal lah. Okey. Sebab apa Fatimah ni macam tu? Sebab Fatimah ni backing, sebab Fatimah ni dia jadi macam macam orang kata macam dingin. Sebab apa? Disebabkan memang Fatimah tahu pasal ini. Okey. Dia tahu. Dan bila mana orang kata apa, bila mana Ebru lahir, dia cerita dekat dekat Hoja Faruk tu lah. Dia kata bila mana si Ebru ni lahir, Ebru ni dia lahir dalam keadaan orang kata apa, tak peramatang lah, tak cukup umur, kecil dia kata. Jadi ayah Ebru ni nak bunuh dia nak bunuh si orang kata si Ebru ni, sebab pada ketika itu Ebru tu dekat dalam dakapan Fatimah tu. Dia nak bunuh Ebru tu. Sebab apa? Ni dia kata ni anak setan, ni anak terkutuk. Tapi Fatimah tak bagi kan. Jadi Fatimah tolak. Bila tolak ayah dia, ayah Ebru tu, bila tolak abang dia, maka abang tu jatuh dan abang dia mati. Abang dia berbuih mulut lah. Jadi dia satu dia rasa macam menyesal lah, aku tak bunuh, biar aku bunuh je Ebru lah. Jadi yang faham, itu yang menyebabkan dia jadi orang kata apa, jadi dingin lah disebabkan tu. Itu yang pertama. Okay, so dia reveal benda ni kan. Dia reveal. Okay, yang kedua pula watak Ilyas. Ilyas ni memang function. Sebab apa? Sebab disebabkan Ilyas lah kan, dengan bantuan isteri dia. Sebab Ilyas ni dia kahwin dengan jin. Jadi dengan bantuan isteri dia lah, isteri dia daripada bangsa jin, Ilyas lah yang bagi tahu apa yang berlaku sebenarnya. Sebab apa? Sebab diorang datang, sebab Ebru dan juga Hoja Faruk, dia datang dekat kampung ni, Kikimo nama kampung ni. Jadi kampung ni kosong, tak ada orang masuk, tak ada orang. Ada Ilyas je seorang duduk. Memang saya respect Ilyas. Memang dia hati kering betul lah, duduk seorang kan, dalam gelap-gelap, ada jin semua kan. Jadi Ilyas lah yang reveal sebenarnya apa yang berlaku. Dia lah yang bagi tahu pasal kisah ayah Ebru dan juga kisah ayah Kubra yang meminta pertolongan jin untuk cari harta dan sebagainya kan. Dan juga dalam masa yang sama, Ilyas juga dia reveal orang kata apa, kenapa kampung tu jadi kosong. Sebab apa? Sebab bila ayah Ebru dan juga ayah Kubra yang dia dapat harta, dibagi dekat orang kampung. Tapi apa yang berlaku? Jadi bila dia bagi harta ni dekat orang kampung ni terkena sumpahan tu. Anak-anak diorang jadi teruk, anak-anak diorang mati satu, anak-anak jadi cacat teruk. Itu menyebabkan diorang meninggalkan kampung tu lah. Jadi Ilyas ni dia mainkan peranan penting lah. Dia function. Okay, cuma itulah penyudahannya, Fatimah pun mati, Ilyas pun mati. Fatimah mati disebabkan kata apa, disebabkan jin jin bunuh dia. Saya rasa mungkin tak sengaja kot. Dan juga Ilyas ni mati disebabkan bila isteri dia bagi tahu pasal benda ni, jadi menyebabkan jin-jin yang kaum kata apa, geng-geng sari ni, dia balas dendam kepada isteri dia. Menyebabkan dia bunuh isteri dia yang jin ni, dan akhirnya dia juga dibunuh Ilyas. Okay, so dan saya rasa last lah kot untuk kebaikan. Yang paling penting apa? Paling penting dalam apa jua jenis filem, apa jua jenis bahan sastra yang dia tengok, lagu, novel dan sebagainya, paling penting adalah message dia. Message itu yang paling penting. Sebab itulah orang kata apa, kehebatan sebuah naskah sastra adalah message. Lepas tu kita nampak kadang-kadang kenapa filem-filem, minta maaf saya cakap, kadang-kadang kita nampak filem-filem Malaysia ni ataupun drama-drama Malaysia ni, kita rasa macam sampah, tak seronok, klise, kita rasa boring. Sebab apa? Sebab dia tak ada message. Ataupun dia ada message tapi message tu kurang. Itu yang menyebabkan orang kata apa, filem-filem dan juga drama ataupun naskah sastra Malaysia dia tidak kuat. Berbanding dengan barat, kita nampak filem-filem barat ni message dia banyak sebagainya lah. Okay, jadi filem Double Depossession ni dia berjaya memberikan message yang padu.
dia ada very strong message. Okay, lagi-lagi pula orang kata apa, bila dah dimasukkan elemen-elemen Islam, maka dia menambah lagi orang kata apa, kepadatan dan juga kepaduan mesej tu lah. Sebab itulah saya berpendapat filem seram, lagi-lagi filem seram yang ada unsurnya Islam, dia perlu memberikan mesej yang baru, dia perlu memberikan mesej yang kuat. Apa mesej yang kuat tu? Okay, yang pertama, jangan guna ilmu hitam. Kita nampak dalam area 15 minit yang pertama tu, selepas Hoja Farouk dia selesai, orang kata apa, dia selesai sesi ruqyah dia, dia keluar, kemudian dia berkhutbah kepada geng-geng makcik-makcik dekat situ kan. Dia kata apa? Dia kata jangan guna sihir, jangan guna ilmu hitam. Sebab apa? Sebab dia akan memakan diri kita balik. Nampak? Itu satu mesej yang kuat. Jadi itulah fungsi, itulah kehebatan filem seram. Sepatutnya filem seram, lagi filem seram yang berunsurkan Islam, dia kena macam tu, dia kena konsep macam tu. Dia kena bila orang tengok, orang jadi takut nak guna ilmu hitam. Orang jadi macam takut nak guna. Sebab apa? Sebab benda itu akan memakan diri kita. Itu pesanan daripada Hoja Farouk dalam filem ni. Okey. Dia kata apa? Dia kata, okey, jangan guna ilmu hitam. Ilmu hitam akan makan diri kita. Kemudian dia kata apa? Dia kata jangan takut dengan benda-benda macam ni. Sebab apa? Sebab Allah menjadikan kita ni lagi baik daripada mereka. Jadi sepatutnya mereka akan bertakut dengan kita. Nampak? Ini kita pula yang takut dengan orang. Jadi sesuatu mesej yang kuat lah kan. Okey. Apa lagi? Okey, yang kedua pula, okey, dia menunjukkan macam mana ilmu hitam ni dia memakan diri. Siapa yang guna ilmu hitam, siapa yang berhajat kepada pertolongan jin dan syaitan, tengok macam mana pertolongan itu akan memakan diri dia balik. Bahkan sampai satu tahap dia seolah-olah macam tak ada jalan kembali. Maksudnya kalau sekali kita buat, sekali kita guna ilmu hitam, sekali kita berdamping dengan jin dan syaitan, habis. Musnah hidup kita. Inilah yang berlaku pada orang kata apa, pada ayah Kubra dan juga pada ayah Ebru. Diorang dah dapat harta tu, diorang buat apa? Diorang tak dapat nak patah balik. Diorang tak dapat nak patah balik. Jadi diorang buat apa? Diorang bunuh Sari tu, jin Sari. Apa yang berlaku? Senang. Selesai masalah diorang. Tak selesai. Diorang berdua mati. Ayah Ebru mati kena langgar. Ayah Kubra mati macam tu je. Nampak? So itulah. Dan bahkan benda tu tak habis lagi. Tak habis ke cerita tu. Hingga pula masalah tu kepada Kubra pula. Jadi nampak benda tu tak selesai. Jadi itulah kehebatan filem Dabbe The Possession lah. Dia menjanjikan bahawa siapa yang berpegang kepada jin dan syaitan takkan selamat hidup dia. Okay. Contoh macam kalau ingat dalam filem ketika Iblis datang berjemput kan. Bila sebab watak pakcik itu dia berjanji dengan jin, berjanji dengan syaitan. Dia buat perjanjian dengan syaitan untuk dia jadi kaya. Tapi bila dia rasa macam, aku dah silap ni, aku dah tak boleh dah buat macam ni syaitan ni semua. Dia cuba nak patah balik, tapi tak boleh. Jin tu, syaitan tu cari dia. Dan akhirnya syaitan tu membunuh dia. Nampak? Okay. Tak boleh patah balik. Okay. Apa lagi seterusnya? Okay. Orang kata apa? Kita nampak dekat sini ada juga benda-benda yang bila dah sekali dah termasuk menggunakan ilmu hitam ni, benda-benda tu tak boleh, orang kata tak nak baiki balik. Tak nak reverse balik benda tu. Contoh macam dalam kes ni kan, dia cuba nak reverse balik kan. Orang kata cuba nak sembuhkan balik si Kubra ni. Tapi tak berjaya. Itulah kesan-kesan yang teruk bila menggunakan ilmu hitam yang disampaikan dalam filem Dabbe lah. Okey, Dabbe The Possession. Okey. Apa lagi? Okey. Seterusnya apa lagi? Okey, contohnya kita tengok macam mana disebabkan kasih sayang. Disebabkan sebab macam mak Kubra, Rafika dan juga Esra kakak dia, diorang sangat sayang kepada Kubra. Dan disebabkan sayang itulah diorang tegar buat benda-benda yang bercanggah dengan syarak. Kita tahu macam diorang sanggup tegar bunuh Hoja Farouk kan. Sampai tak mati. Tapi cedera parah. Sampai kena amnesia. Diorang tegar bunuh Fatimah kan. Apa lagi diorang buat? Diorang kata apa? Sanggup kata apa? Walaupun Ebru tak bersalah langsung. Tapi dia sanggup ambil Ebru tu, tanam hidup-hidup kan, supaya nak gantikan jasad Ebru, jasad jin tu berpindah daripada jasad Kubra ke Ebru. Nampak? Sanggup diorang buat. Sebab apa? Disebabkan kasih sayang tu. Kita nampak kat situ lah. Okay. Dan last sekali saya rasa orang kata apa, antara lagi mesej yang penting adalah perlunya orang kata orang yang betul. Sebab benda-benda yang berkaitan paranormal ni, orang kata macam orang-orang yang terlibat dalam perubatan Islam ni, orang kata apa, berdeal kan, dealing with syaitan, dealing dengan iblis dan sebagainya, gangguan jin semua. Jadi diorang ni bukan orang yang biasa-biasa, faham tak? Dia bukannya orang-orang yang
ikut pandai suka hati, bajet-bajet bagus kan. Tunjukkan diorang kena ada ilmu yang mantap, ruqyah yang betul, pengalaman yang betul. Sebab apa? Sebab kita nampak dalam kes ni, contoh macam Hoja Farouk. Walaupun kita nampak Hoja Farouk ni dia memang berpengalaman, dia tahu macam mana cara nak sebab dia ada panduan, ada juga orang tolong. Tapi kita nampak disebabkan kesilapan sikit, okey, disebabkan dalam cerita ni Farouk dia ada buat kesilapan dia. Kesilapan dia apa? Sebab kesilapan dia, okey, dia pergi cari, kata apa, dia cari balik jasad Sari yang dikebumikan tu. Jadi dia tengok dalam buku tu, dia kata okey, cara nak selesaikan sumpahannya lah, dia kena kebumikan balik. Kebumikan dengan elok lah kan, proper brewing lah. Okay, so dia pun proper lah, dia pun buat elok kan. Tapi dia tersilap sebab dalam buku tu kata kalau dia kena terbalik. Kalau lah dia kata kalau jin itu ditanam hidup-hidup, maka kalau kita tanam dalam tanah akan menyebabkan sumpahan tu jadi lagi teruk. Itu yang berlaku. Sebab Hoja tu dia tersilap. Dia tersilap dekat situ. Jadi kita perasan sebab tu ada dekat sini orang kata apa, untuk berhadapan dengan benda ni diperlukan orang yang betul-betul layak. Orang-orang yang bukan saya nak kata Hoja tu tak layak. Cuma kita perasan ada juga orang kata apa, mistake yang bahaya lah kan, yang memakan diri kan. Saya kata Hoja kata, siapa aku dah buat ni? Maksudnya Hoja tu tersilap. Jadi untuk berhadapan ni kena bukan sebarang orang lah. Okay, so saya rasa itu saja untuk kebaikan. So kita tengok apakah keburukan filem ni.